A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak ada tinggal benda. Hari ini kita guna gaya bebas sikit hari ni. Kebetulan lorak-lorak tadi pendrive tertinggal. Jadi kita kumpulkan saringan khusus untuk usul yang ke-17 tu semuanya tertinggal. Jadi tak apalah, ada hikmah di sebaliknya. Jadi hari ni kita boleh rujuk pada nota lah. Masing-masing boleh rujuk pada nota. Mungkinlah ada sedikit kekurangan lah, sebabnya segala yang anda simpulkan semua berada dalam pendrive tersebut. Tak apalah, kita guna plan B. Hari ini kita guna plan B, pakai nota. Siap, okay? Boleh tengok notanya. Dan kita hari ini tajuknya pada nasakh menurut istilah ulama mutaqaddimin. Okay? Muka surat 20. Kalau dia tak serupa nota ni ada yang muka surat lain ataupun kalau nota Maulana Nasdi mungkin muka suratnya dah ratus-ratus dah, dah 200 lebih dah. Baik. Sebelum kita mulakan dengan nasakh menurut istilah ulama mutaqaddimin, kita dah bahaskan nasakh daripada sudut ulama mutaakhirin. Okey. Sebagai satu rumusan yang kita boleh buat, sebenarnya ada dua pendapat besar tentang nasakh. Yang sebenarnya kita akan keluarkan satu lagi, iaitu ada pendapat ketiga. Okey. Sebelum kita keluarkan pendapat yang ketiga tersebut, asasnya tentang nasakh Al-Quran. Sekarang ini kita bercakap tentang nasakh dalam Al-Quran, sebab usul yang kita belajar ni usul tafsir Al-Quran. Kalau nasakh berlaku dalam hadis, itu adalah ijma'. Tiada bangkangan. Tidak ada orang yang tidak menerima berlakunya nasakh di dalam hadis. Dan hikmah-hikmah nasakh yang kita sebut sebelum ni memang berlaku sebagaimana yang berlaku hikmah kebijaksanaan Allah SWT berlaku dalam nasakhnya syariat ini. Kita tengok bagaimana berlaku tadrish ataupun pemeringkatan satu-satu hukum yang daripada berat kepada ringan, yang ringan naik ke berat, itu berlaku dalam syariat. Tidak ada yang dapat menolaknya, dan itu sudah dikira sebagai mujma' alaih, sudah ijma'. Memang berlaku nasakh di dalam syariat. Cuma adakah berlaku nasakh itu antara ayat Quran dengan ayat Quran? Kita telah bahaskan bahawa ini terbagi kepada dua. Yang pertama, berlaku. Dan kalau kita tengok berlaku tu banyak mana berlaku, sehingga sampai ke 500 ayat berlaku nasakh dalam Al-Quran mengikut ulama mutaqaddimin. Dan kita tengok ianya semakin berkurangan, dan akhir sekali selepas disaring. Kenapa berlaku penyaringan? Berlaku penyaringan sebab kita tengok perkembangan ilmu. Mana-mana perkembangan ilmu, dia tidak lahir secara komplit ataupun sempurna. Dia berlaku juga ilmu ini sampai satu peringkat dia semakin matang, sampailah peringkat ilmu itu sudah mantap. Ada ilmu yang masih lagi berjalan ataupun masih lagi melalui proses pemantapan. Ada ilmu-ilmu yang sudah dikira sebagai sudah masak, sudah ranum, sudah masak. Begitu juga mana-mana ilmu begitulah. Antara berlaku kita kata pemerkasaan ataupun pemantapan ilmu ialah kita kata pengemaskinian istilah. Jadi bab nasakh tak terlepas daripada proses ini. Sebab itulah kita tengok kenapa berlaku banyak khilaf. Siapa kata sampai 500? Kalau kita perhati, ianya bukan nasakh,
yang diterima oleh ulama mutaakhirin, ataupun bukan nasakh yang diterima sebagai istilah nasakh itu sendiri. Istilah sebagaimana yang telah dinasahkan, nasakh sebagaimana yang diistilahkan, itu istilah yang kita terima ataupun kita kata mana-mana ilmu lah. Kadang-kadang dia punya zaman ataupun penerimaan satu benda, kadang-kadang peringkat awal dia sangat umum, sehingga mari satu ulama menyaringnya, membuat ataupun kita kata membuang ataupun memasukkan suatu perkataan-perkataan yang boleh memantapkan suatu istilah, sehingga dia disifatkan sebagai jami' dan mani'. Jami' dan mani' bermaksud dia sudah mantap, sudah tidak boleh dimasukkan sesuatu pun dari ke dalamnya. Satu benda yang luar tidak boleh dimasukkan sesuatu pun ke dalamnya, begitu jugalah sesuatu benda dalam tidak boleh keluar daripadanya. Biasanya macam kalau anda contohkan, kalau handset lah, handset pada peringkat mula-mula, kalau kita ingat pada tahun tahun 80-an kot, atur tu dia punya saiz sangat besar, siapa orang boleh buat boleh buat botol air, tapi dia punya fungsi sangat terhad. Hanya boleh buat call, itu pun dia kena bawa dia punya receiver ke apa, dan dia punya coverage sangat terhad. Fungsi dia hanyalah boleh menelpon. Tapi selepas tu dia sudah berkembang, boleh ada screen, boleh message, tapi message-nya hanya satu line saja. Untuk line kedua kena scroll tu pula. Okey, siapa seperingkat dia semakin canggih, semakin kecil, semakin canggih, siapalah touch screen sampai seumpamanya, siapa satu peringkat, kita katalah dia sudah jami' dan mani'. Segala fungsi sudah berada dalam handphone kita, dan segala yang maksudnya dia segala fungsi sudah ada pada satu tahap. Dia sudah kita kata sudah masak, kita kata sudah masak. Mungkin satu peringkat lagi kita kata mungkin siapa tu bentuk hologram, kalau kita tak tahu kan, bentuk kita baca tu hologram, kita pun tak tahulah. Tapi ayatnya begitu juga dalam ilmu dan istilah, dia ada berlaku pemantapan daripada start umum, semakin kemah, semakin mantap. Sama jugalah dengan nasakh ni. Kenapa kita tengok banyak sangat berlaku ulama-ulama yang mendakwa berlaku penasakhan, ada nasakh dalam Al-Quran. Sedangkan kita tahu bahawa Yahudi telah menolak konsep nasakh. Dan kalau kita tengok betul juga, kenapa berlaku banyak nasakh, sedangkan Al-Quran ni kalamullah yang terakhir, kalam Allah, kitab langit yang last version, yang mesti complete, mesti tidak akan berlaku sebarang pengurangan, sebarang kekurangan tidak akan berlaku dalam kitab ni. Tapi kalau kita kata siapa 500, ini suatu yang tak kena. Jadi bila kita tengok betul kata itu nasakh sebagaimana yang kita fahami dalam bertiap kata sekarang, bukan itu istilah mutaqaddimin, yang mana istilah mereka sangat umum. Istilah mereka lebih kepada istilah lughawi, istilah bahasa, bermaksud izalah izalah dengan maksud pembuangan ataupun penghilangan, bermaksud tahwil, perubahan, bermaksud naqal, pemindahan, bermaksud segala-gala yang berlaku macam contohlah kita kata, contoh dalam ayat waktu puasa ni kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah pada malam puasa, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sehinggalah terang antara benang putih hingga benang hitam. Benang putih dengan benang hitam itu pada peringkat awal sahabat keliru, sehingga ada sahabat yang memang letak sungguh dekat bilik tidur dia boleh makan sambil tengok, boleh makan lagi ni, tak nampak lagi, sampai peringkat nampak benang hitam baru boleh makan. Kan? Jadi situ dia keliru, sehingga Rasulullah SAW dia kepada Rasulullah perbetulkan, dan katanya lah barulah ayat minal fajr itu turun, dengan maksud
awalnya minal fajr tak ada dalam ayat tu, tapi minal fajr turun selepas itu menjelaskan. Ini sudah dikira sebagai nasakh oleh ulama mutaqaddimin. Sedangkan itu bukan nasakh. Min situ min bayaniyah, sebagai penjelasan, sebagai mubayyin saja, sebagai penjelas. Jadi itu salah satu contoh, tapi sangat banyak lagi lah contoh menunjukkan bahawa antara dua persepsi ini, dua golongan ini, ulama mutaqaddimin terlalu luas istilah nasakh dia, sehingga setara tu pun sudah dikira nasakh. Jadi kita kena faham bahawa istilah nasakh ini pada peringkat hak mutaqaddimin. Sebab apa? Sebab mungkinlah lepas ni kita akan jumpa ayat ini dikatakan nasakh oleh bila disebut nama-nama tu. Kita kena tengok nama-nama tu siapa. Kalau nama-nama tu daripada zaman salaf, mereka masih menggunakan istilah mutaqaddimin, yang mana tak serupa dengan konsep nasakh mutaakhirin. Mutaakhirin mengatakan itu tidak nasakh dah, itu bukan nasakh. Itu hanya penjelasan saja, ataupun mungkin dalam bentuk kalau kita baca mungkin boleh rujuklah dalam bab ni, sebab ana rasa kita dah nak baca berlaku pun tak ada dah kan. Tak ada dah. Jadi contoh berlaku tempoh, perubahan tempoh. Tempoh contohnya ayat-ayat iddah ya. Wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan katanya dinasahkan oleh az-zanatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Boleh rujuk sendiri pada muka surat 21. Itu menyatakan habis tempoh beramal dengan satu nas. Maksudnya ayat ini, patut ayat ini mengatakan tempohnya yang lain, itu sudah dikira nasakh pada ulama mutaqaddimin. Yang ketiga, contohnya qaid qaid ittifaqi dan qaid ihtirazi. Contoh kita baca sedikitlah. Anak-anak hari ni dah kita tak boleh baca belakang dah. Kita baca secara apa ni? Secara rumusan sajalah. Contohnya ayat al-hurru bil hurri wal 'abdi bil 'abdi wal unsa bil unsa. Dalam ayat tentang qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang beriman, dalam bab pembunuhan kamu telah diwajibkan hukum qisas. Dalam bentuk lagu mana? Al-hurr bil hurri wal 'abd bil 'abdi wal unsa bil unsa. Hukum qisas itu adalah orang yang merdeka harus dibalas bunuh dengan orang merdeka juga. Maksudnya kalau merdeka bunuh orang merdeka, kena balas bunuh juga. Wal 'abd bil 'abd, hamba dengan hamba, wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Baik, sekali kita tengok bahawa hukum qisas ini berlaku di antara sama level taraf dia, sama kasta dia. Dengan maksud kalau merdeka sama merdeka berlaku qisas. Kalau hamba sama hamba berlaku qisas. Kalau perempuan sama perempuan berlaku qisas. Sebaliknya, kalau hamba ataupun kalau orang merdeka membunuh hamba, adakah dia tidak dikenakan qisas? Sama juga kalau lelaki membunuh perempuan, adakah dia tidak dikenakan qisas? Adakah dia tidak dikenakan qisas? Kalau kita tengok dak, sebab ayat qisas yang ini jelas mengatakan bahawa an-nafs bin nafs. Wa katabna 'alaihim fiha an-nafs bin nafs wal 'ain bil 'ain wal anf bil anf. Jadi ayat yang sebenar hak kita kena faham bahawa tadi wa katabna 'alaihim fiha wa katabna 'alaihim fiha annan nafs bin nafs, bahawa nyawa dengan nyawa. Dan inilah yang diterima, bahawa tidak kira kasta, tidak kira peringkat umur, tidak kira status, tidak kira jantina, barang siapa yang membunuh satu nyawa, walaupun mungkin dia ni status dia tinggi, dia seorang apa kita kata, dia seorang menteri, dia bunuh seorang kanak-kanak OKU contohlah, maka dasar-dasar an-nafs bin nafs dia kena balas bunuh juga. Lepas tu ayat ni al-hurr bil hurri wal 'abdi bil 'abdi wal unsa bil unsa ni, sebenarnya nak kira dipanggil apa ni, penjelasan ni sebenarnya harus kita faham melalui usul kita sebelum ni. Usul apa ni, mengetahui sebab nuzul. Sebab dia ada kaitan dengan sebab nuzul. Kita cerita sedikitlah. Maksudnya pada zaman jahiliah, bila berlaku satu pembunuhan, mereka untuk membalas dendam atau untuk mengenakan hukuman kepada pihak yang bersalah, setengah kabilah yang merasakan mereka kuat, kalau kata kabilah A bunuh kabilah B, okey, kabilah B dia rasa dia lebih tinggi, dia punya martabat,
Dia tak kalau sepatutnya kalau seorang bunuh seorang, maka yang kena balas bunuh adalah si pembunuh. Tapi oleh kerana dia rasa dia hebat, dia rasa dia tinggi kedudukan, dia tak sih. Dia nak satu keluarga kena bunuh. Ataupun kalau hamba yang membunuh, ataupun kalau kita kata yang membunuhnya adalah hamba, ataupun mangsa yang terbunuh adalah hamba, jadi dia tak sih balas sama-sama hamba. Dia nak orang merdeka. Sama juga kalau perempuan yang bunuh, dia tak sih perempuan yang kena bunuh. Sebelah sana kena lelaki yang kena bunuh. Kalau seorang, dia tak sih seorang. Kalau dia sebelah kabilah dia seorang mati, dia nak balas beberapa orang. Jadi Al-Quran menegaskan tak boleh, kena sama rata. Al-hurr bil-hurr, wal-'amd bil-'amd, wal-unsa bil-unsa, merujuk kepada sikap mereka yang kita kata apa ni? Ketidakadilan dalam bab kasta-kasta ni. Lepas tu dia sebut al-'amd bil-'amd wal itu sebagai qaid ihtirazi, qaid ittifaqi saja, dengan maksud kita kata hanya sebut sebagai sifat secara umum saja. Secara umum saja, bukan sifat yang sebenar, ataupun bukan ciri-ciri yang sebenar. Ciri-ciri yang sebenar. Contohnya kita kata dalam ayat Quran lain, tak dibawa ke sini. Contohnya dalam bab apa kita kata? Bab haram kahwin. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum sapalah wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Baik. Sehinggalah yang diliskan tidak boleh kita kahwin adalah anak-anak tiri yang berada di bawah jagaan kamu, ataupun fi fi hujurikum, dengan maksud di atas ribaan kamu. Baik, adakah betul sifat itu kalau tidak diriba, adakah kena riba? Kalau tak diriba tidak dikira dah. Ini sebagai qaid ittifaqi. Sebab biasanya bila orang bela anak ni, bela disifatkan sebagai duduk atas riba dia. Kan, duduk atas riba. Jadi adakah kena duduk atas riba? Kalau tak riba tidak dikira dah. Itu hanya sebagai dipanggil qaid ittifaqi, sifat yang umum sahaja. Okey. Jadi ini beberapa contoh yang kita lihat berlaku perbezaan pendapat di antara memahami konsep nasakh yang disifatkan oleh Syekh Waliullah, antara yang paling payah untuk difahami. Maksudnya sekarang ni kita nak faham, bila kita berbicara sekarang, hak mana kita nak pergi? Nasakh daripada sudut mana? Nasakh daripada sudut mutaakhirin, hak tu kita nak pergi. Okey, jadi sekarang kita simpulkan, kalau kita baca pun daripada muka surat 20 sehingga muka surat 26, bahawa kita dapati bahawa apa yang digariskan oleh ulama mutaqaddimin adalah satu makna yang sangat umum, merangkumi makna bahasanya. Berlaku perubahan, berlaku apa semua, berlaku nasakh. Tetapi mengikut ulama mutakhirin, itu bukan nasakh. Mereka telah saring dan sempitkan nasakh ini hanya berlaku ciri-cirinya kepada ayat-ayat yang hukum hakam sahaja. Kalau bukan hukum hakam, taklah. Dan hukum hakam pula ada pula dia punya syarat-syarat dia. Dia kena tahu mana dahulu, mana kemudian, sebagaimana yang kita telah sebutkan sebelum ni. Okey. Jadi itu asasnya. Baik, lepas tu ulama mutakhirin pula. Ulama mutakhirin pula dalam memakai, maknanya mestilah berlaku banyak penyaringan. Banyak penyaringan, disaring yang dibukai, yang tidak, yang dibukai, sehingga yang daripada 500, katanya 500 nasakh dalam ayat Al-Quran hanya tinggal 20 saja. Ini disalin oleh Abu Bakar Ibn Al-Arabi, dan ini disetujui oleh Jalaluddin As-Suyuti dan dimasukkan dalam kitabnya Al-I'tiqad, bahawa hanya sebanyak 20 saja. Kita ringkaskan hari ini, hanya sebanyak 20 saja. Dan akhirnya Syekh Waliullah Ad-Dihlawi mengatakan bahawa 15 daripadanya boleh dipertikaikan lagi, yang hanya adalah 5 sahaja. Dan yang 5 itu pula tidak disepakati pula oleh ulama mutaakhirin, sehingga ada yang mengatakan ini, sehingga boleh dikatakan satu pun tak ada yang disepakati bahawa berlaku nasakh padanya. Dengan ini, kalau kita kata pendapat yang terakhir ini,
kita boleh rumuskan bahawa tidak ada satu pun ayat yang benar-benar disepakati berlaku nasakh dalam Al-Quran. Ada orang kata hak ni nasakh, hak ni kata tak. Hak ni kata nasakh, hak ni boleh dikritik. Adapun dalam hadis semua sepakat bahawa berlaku nasakh. Okey, baik, kita tengok hak 20 tu yang dilistkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dari Al-Itqan, muka surat dia dalam nota kita muka surat 27. Muka surat 27. Yang pertama, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Okey. Katanya ayat ini dinasahkan oleh yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadhil unsayain. Baik, ayat surat Baqarah 180 ini secara amnya kita boleh terjemahkan bahawa seorang yang hendak menghadapi kematian, bahawa dia diwajibkan untuk berwasiat, kepada warisah. Baik, jadi ayat ini asalnya kalau kita tengok, ayat ini mewajibkan wasiat. Kutiba alaikum al-wasiyatu. Tetapi selepas itu turun pula ayat yang ke-11 suratul Nisa, itu dipanggil ayat warasah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadhil unsayain fa in kunna nisa fawqa thnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Ayat ini kita panggil ayat pusaka. Ayat pusaka, dia telah membahagikan harta pusaka siap-siap kepada waris yang diterima, dengan maksud tak perlu lagi kita meninggalkan wasiat, tak perlu lagi meninggalkan wasiat. Jadi daripada sudut ni kita kata ulama golongan mutaakhirin mengatakan bahawa ayat wajib meninggalkan pesan ataupun wasiat telah dinasahkan oleh ayat pusaka. Okey. Begitu juga dengan sebuah lagi hadis, Nabi kata innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah berikan setiap orang haknya dari pusaka ni, maka tidak ada lagi wasiat. Jadi jelas hadis itu mengatakan la wasiyata, tidak perlu lagi berwasiat kepada waris. Sebab apa perlu wasiat? Sebab benda tu dah dijelaskan dengan detailnya dalam ayat pusaka. Okey. Okey. Daripada sudut ayat ni, adakah semua orang terima bahawa ayat ni ayat berlaku nasakh sini, ayat warasah ataupun ayat pusaka di sini menasahkan ayat wasiat? Tak semua. Sebab ada yang mengatakan bahawa ini bukan berlaku nasakh, hanya berlaku mubayyin saja, hanya berlaku penjelasan saja. Okey. Dan ini pendapat yang ditarjihkan oleh Syekh Waliullah. Okey. Jadi tadi kita ada bahawa dalam 20 yang dilistkan oleh Imam As-Suyuti yang mengambil pendapat daripada Imam Abu Bakar Al-Arabi, dalam 20 hanya 5 saja yang diterima oleh Syekh Waliullah. Baik, yang ni diterima. Syekh Waliullah terima ini. Jadi kita tak bahaskan ini. Okey. Okey, yang kedua. Surah Baqarah ayat 184. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Atau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang bergaris tu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang mampu. Ini sini ada dua terjemahan sebenarnya. Ada yang menterjemah, ada yang mentakdirkan la, orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Untuk orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh bayarlah dengan fidyah. Ada juga yang tidak meletakkan la, dengan maksud orang-orang yang mampu tapi dalam keadaan susah payah, maka dia kena bayar fidyah. Okey. Maksudnya ayat ini berkisar tentang bayar fidyah kepada orang yang tidak berpuasa.
Baik, ayat ini dikatakan telah mansukh dengan ayat selepasnya, iaitu syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquranu ala hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelas, petunjuk dan Al-Furqan, dan bergaris itu faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan hilal Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Maka hendaklah itu dipanggil amar. Amar ni wajib, amar ni perintah. Al-aslu fil amri lujub, asal pada arahan amar adalah wajib. Dengan maksud ayat selepasnya ini telah menasahkan keharusan untuk tidak berpuasa pada ayat sebelumnya. Kalau kita perhati molek, ayat sebelumnya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau kita pakar dulu yang tidak ada berbulan, barang siapa yang mampu tapi susah payah, maka tidak mengapa dia tidak berpuasa, tetapi harus dibayar dengan fidyah. Okey, jadi seolah-olah itu ada keharusan, kelonggaran. Maka ayat ini datang menidakkan kelonggaran tersebut. Jadi di sini didakwa berlaku nasakh, berlaku kelonggaran. Pada peringkat awalnya telah ditetapkan bahawa tidak berlaku kelonggaran lagi, sebab ayat selepasnya mengatakan barang siapa yang melihat anak bulan, atau faman syahida boleh dengan maksud melihat atau boleh masuk berada pada bulan itu, syahid berada dalam bulan itu, masuk bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Okey, sini berlaku nasakh. Okey. Setengah ulama mutakhirin mengatakan itu bukan nasakh, sebab ayat 184 itu dipanggil ayat muhkam. Ayat muhkam ini tidak boleh nasakh. Muhkam di sini maksudnya tidak boleh nasakh. Bukan muhkam lawai pada mutasyabih. Muhkam bermaksudnya ayat itu tidak berlaku penasakhan. Okey. Jadi antara yang mengatakan tidak berlaku nasakh tersebut ditakdirkan huruf la di situ. Maksudnya barang siapa yang tidak mampu. Jadi wa'alal ladina la yutiqunahu, dia punya artinya, dan wajib bagi orang-orang yang tidak mampu mengerjakannya, tidak mampu berpuasa untuk membayar fidyah. Jadi kalau kita kata bubuhlah, ialah bulan Ramadan, siapa masuk bulan Ramadan wajib berpuasa, mukallaf lah, wajib berpuasa. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, sebab dia uzur ke, sebab dia sakit ke, ataupun ada alasan lah, maka tidak mengapa. Jadi ayat ini bukan nasakh, tidak dinasahkan lagi, ianya berlaku rukhsah. Okey. Syah Waliullah setuju dengan pendapat ini tidak berlaku nasakh. Okey. Cuma kalau jadi anda kena cari-cari sikitlah, sebab kalau yang anda dah buat dalam PowerPoint tu, anda boleh tuju selalu untuk menjimatkan masa. Poin-poinnya sudah anda ni anda kena tengok-tengok dulu. Okey. Ginilah, panjang juga pembahasan ni. Okey. Baik. Syah Waliullah dia juga setuju bahawa tidak berlaku nasakh. Jadi contoh yang kedua tidak berlaku nasakh. Cuma ada perbezaan lah. Perbezaannya wa 'alal ladina yutiqunahu tadi. Wa 'alal ladina yutiqunahu tadi bukan yutiquna siyam, tetapi yutiquna al-fidyah. Yutiquna al-fidyah. Maksudnya lebih kuranglah anda jelaskan bahawa barang siapa yang mampu untuk bayar fidyah, maka tak apa dia puasa. Maksudnya sini masih ada kelonggaran, ataupun ada ayat ini tidak menekan lagi. Dengan maksud boleh siapa yang memang dia tak mampu dan dia boleh bayar fidyah, maka tak apa dia tak puasa. Tapi mungkin adalah orang tanya kenapa yutiqunahu kembali pada fidyah, sedangkan fidyah itu muannas, sepatutnya yutiqunaha. Ada jawapannya. Syah Waliullah mengatakan bahawa fidyah dengan maksud makan, at-ta'am.
Wa alladhina yutiquna al-fidya dengan maksud at-ta'am, maksudnya boleh digunakan, ada ruang di situ untuk menukarkan dhamir menggunakan dhamir muzakkar kembali kepada zahirnya muannas tapi asalnya adalah muzakkar juga. Dan kenapa pula berlaku ni kita boleh baca sendirilah kenapa pula boleh berlaku kita kata marji' dhamir kepada kalau kira marji' dhamir ni kena kembali kepada sebelumnya, bukan kepada selepas. Ini sudah terbalik ni kepada selepas. Di sini juga Syahwallah menjawab, ini sebenarnya berlaku takdim dan takhir di dalam ayat ini. Bermaksud sebenarnya yang nampak selepas itu sebelum, tetapi berlaku takdim takhir. Okey. Ini bahasnya agak panjang. Ginilah anda simpulkan. Sebenarnya ayat tentang ini kalau kita tengok ayat tentang puasa, bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul. Kalau kita tengok ayat itu larasnya adalah laras memujuk. Dalam bab untuk puasa Allah menggunakan laras memujuk. Kalau kita tengok ayat dari sudut kewajipan puasa pun kalau kita tengok dia berbeza dengan ayat-ayat mewajibkan hukum-hukum yang lain. Yang pertama kalau tengok Allah dalam suruh puasa dia guna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam hukum-hukum yang lain Allah tidak menggunakan bahasa selembut ini. Dalam bab semaya aqimus salah. Kalau orang tanya apa hukum wajibnya semaya? Kita kata aqimus salah. Al-aslu fil amri wujub. Apa hukum wajibnya zakat? Wa atuz zakah. Apa hukum wajibnya haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa hukum wajibnya apa lagi? Kalau kita tengok kewajipan hukum-hukum yang lain, arahan amar adalah sangat-sangat direct. Atimul hajj, aqimus salah, atuz zakah. Tetapi dalam puasa dia menggunakan bahasa yang sangat lembut. Dia tak kata sumu. Dia ada intro dulu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Telah diwajibkan puasa kepada kamu seperti mana telah diwajibkan puasa kepada orang sebelum kamu. Sedekah, benda-benda lain, semaya ke, haji ke, sudah diwajibkan sebelumnya. Tapi kenapa Allah seolah tidak memujuk wahai orang beriman, berhajilah. Sebelum zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji. Wahai orang beriman, sembahyanglah. Sebelum ni umat-umat yang lain, umat Nabi Musa pun semaya juga kan. Sebab apa? Sebab ialah masa naik Mi'raj tu berapa kali Nabi Musa suruh ni, dia kata umatmu tak mampu, aku tahulah umat aku tak mampu. Masa umat dia sudah diwajibkan semaya. Tetapi dalam bab puasa ni Allah mengatakan dengan cukup lembut, telah wahai orang beriman, telah diwajibkan puasa ini sebelum umat terdahulu, maka puasalah. Allah memujuk kan. Dan kita tahu bahawa kewajipan puasa ini adalah pada tahun kedua Hijrah. Bukan kata puasa ni awal lagi. Sedangkan kita kata puasa ni boleh, kalau kita kira logiknya, boleh sangat diwajibkan pada zaman Mekah. Sebab tak ada orang marah puasa ni. Siapa nak marah puasa? Semaya orang marah. Tapi puasa mana orang tahu. Tapi puasa ni dilewatkan sampai tahun kedua Hijrah. Lepas tu dalam mewajibkan Allah menggunakan ayat yang lembut, seolah memujuk, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa kepada kamu seperti mana diwajibkan berpuasa kepada orang terdahulu. Sedangkan ayat lain direct, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Masuk puasa ni ada dia punya imbalan dia, ada dia punya apa kita kata balas baiknya. Sedangkan semaya tak ada pun. Zakat tak ada pun, haji tak ada lagu tu pun. Kan? Lepas tu ayyaman ma'dudat, tak lama pun, berapa hari je. Ayyaman ma'dudat tu maksudnya berapa hari je. Ayat tu memujuk.
Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun bermusafir, maka bolehlah ganti. Sakit dan musafir sini pun lafaz yang digunakan sangat umum. Sakit itu sangat umum. Kita lah dalam gapo panggil? Dalam fiqh dah yang mengatakan bahawa sakit itu siapa tak boleh nak puasa, sakit itu siapa kena ada surat doktor lah, siapa guling-guling dululah baru tak boleh. Kalau puasa juga boleh membahayakan, barulah puasa. Sebenarnya perkataan ni Allah gunakan maridan sangat umum. Sebagaimana yang kita buat sebelum ni bahawa Ibn Sirin pernah tak puasa sebab sakit tangan je. Sakit tangan je. Dia pun tu boleh molek dia pun dia kata, oh hari ni saya tak puasa, betul malah sakit tangan. Umum maridan. Aw ala safar, ataupun kamu dalam perjalanan. Safar pun sangat umum. Tidaklah kata safar itu sehingga 81 km ke, tidak disebut dia punya jaraknya. Sebab safar sampai sekarang pun orang masih lagi khilaf tentang jarak safar, sebab tidak pernah ditentukan jarak tersebut oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Cuba tengok ayatnya sangat-sangat memujuk. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang yang boleh tetapi sebab itaqah ataupun itaqah dalam bahasa Arab bermaksud boleh tapi dalam keadaan gapo kata tenebing, boleh tapi dalam keadaan memaksa diri. Boleh tapi maksa diri. Susahlah sikit sampai boleh tapi penatlah, dia penat, letih jadi gapo panggil, bukannya kata siapa pengsan ke ataupun siapa sakit ke dak, dia boleh. Tapi dengan memaksa diri setara tu boleh dia tak puasa. Ayat memujuk. Ayat memujuk. Sebab kalau dia kata wa 'alal ladzina la yutiqunahu, tak ada bunyi pujuk tu. Tak ada unsur pujuk tu, tak ada. Faman tatawwa khairan fa huwa khairan lah. Barang siapa yang kita kata tatawwa khairan, dia nak lebih, moleklah juga. Tapi kalau itu saya tatawwa, bermaksud katalah dia tak puasa 3 hari, nak ganti 3 hari, tak ada masalah, gantilah 3 hari. Tidak kata tak puasa 3 hari, ganti kena double. Tak ada. Sangat-sangat mudah. Kalau kamu tak puasa 3 hari, ganti tak. Tapi kalau nak lebih, man tatawwa, nak lebih tak itu lebih baik. Maksudnya ayatnya larasnya bukan menekan tetapi memujuk. Ayatnya memujuk. Okey. Jadi sebab itulah kalau kita kata sini secara ringkasnya bahawa ayat itu tidak dipersetujui oleh semua orang bahawa berlaku nasakh. Ayat ini masih lagi relevan. Sebab kalau kita kata ayat ni mansukh, tak boleh pakai dah tu. Kena puasa ke mana-mana pun. Tapi ayat ni masih lagi relevan sebab dia sudah tidak termasuk. Dia masih lagi pakai. Jadi orang-orang yang kita kata dibenarkan, ada orang yang dibenarkan. Dia tak boleh puasa dan dia puasa dia akan jadi kan? Ialah ada sebab-sebab tertentu antara tertentu dia tak boleh puasa, maka dia dibenarkan dengan bayar fidyah. Okey. Itu contoh yang contoh yang ketiga pula. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai yang beriman, diwajibkan berpuasa pada kamu, dinasahkan dengan uhillalakum lailatas syiyam ar-rafas ila nisaikum. Okey. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba. Tengok daripada sudut, wahai orang beriman, diwajibkan puasa kepada kamu seperti mana diwajibkan pada sebelum kamu. Macam mana puasa sebelum kita? Puasa sebelum kita bukan supaya kita. Antaranya malam tidak boleh bersama dengan isteri. Orang puasa ada banyak lagi lah. Boleh katakan lebih berat lah. Lebih berat cara puasa umat terdahulu. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana itu maksudnya asalnya puasa ini seperti puasa zaman dulu. Malam tidak boleh bersama dengan isteri. Okey? Tetapi hukum itu telah dinasahkan dengan uhillalakum lailatas syiyam ar-rafath ila nisaikum. Dihalalkan pada kamu malam-malam berpuasa untuk
panggil untuk bersama dengan isteri kamu. Ni sebenarnya juga kita boleh kaitkan juga dengan tadi bahawa masih lagi memujuk. Ayatnya puasa kamu ni wahai umat Muhammad, puasa yang sangat ringan ni, puasalah, kan? Okey. Ke mana-mana pun itu bukan semua orang setuju. Antaranya Syekh Walillah tidak setuju bahawa berlaku nasakh di sini. Okey. Jadi ringkasnya lah, anda terpaksa baca semula lah sebab ni. Ringkasnya bahawa sebenarnya Syawal mengatakan sebenarnya hilalakum lilatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Ini pun serupa juga dengan kes sama, kita boleh faham molek-molek dengan kita merujuk kepada usul sebelum, iaitu melihat tafsiran melalui asbabun nuzul. Okey. Sebenarnya hilalakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum itu merujuk kepada setengah-setengah sahabat yang menganggap tak boleh. Sebabnya ialah kita kata sahabat ni ada yang duduk Mekah, mungkin masih lagi ada saki-baki ataupun pengaruh dengan ajaran sebelum tu agama Hanif, agama Nabi Allah Ibrahim, ataupun mungkinlah agama-agama yang lain, Yahudi ke gapo, atau syariat dahululah yang mengatakan bahawa tak boleh. Jadi hak ni sebenarnya respon kepada anggapan sahabat-sahabat tertentu, bukan bukan menasahkan ayat hak kata kama kutiba ala ladina min qablikum. Sebab kama kutiba ala ladina min qablikum tu bukan serupa pada sudut serupa tak boleh samanya betul-betul dia punya kita kata hukum hakamnya serupa dak. Serupa tu sebab maknanya serupa kewajipan tu. Maksudnya pernah juga dulu diwajibkan gitu ya. Jadi di sini ringkasnya bahawa tidak berlaku nasakh. Syahulullah tak setuju bahawa berlaku nasakh. Okey. Yang keempat, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnah akbaru minal qatl. Okey, ayat ni berkaitan dengan pengharaman bulan Syahrul Haram ataupun bulan-bulan haram untuk berperang. Okey. Katanya setengah mengatakan bahawa ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat At-Taubah ayat 36, iaitu inna 'inda tasyuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Ayat surah Taubah ini mengatakan bahawa perangilah orang musyrikin kafah sebagai secara menyeluruh sebagaimana mereka menyerangi kamu secara menyeluruh. Mereka buat pakatan Al-Ahzab, mereka serai kamu, maka kamu serailah dia juga. Jadi ayat ini katanya, ikut setengah ulama mutakhir ni katanya telah memasukkan pengharaman berperang pada bulan haram. Okey. Syekh Walillah tidak setuju. Okey. Ringkasnya dia mengatakan bahawa pengharaman tidak berlaku ni sebenarnya tidak berlaku nasakh, sebab ayat yang mengatakan pengharaman perang itu bukan secara umum. Dia hanya berlaku peperangan dengan maksud peperangan yang berlaku ketidakadilan, kezaliman, ataupun peperangan yang membawa kepada kita kata perang sama sendiri, atau perang golongan yang tidak sepatutnya diserang, golongan kafir muahad ataupun golongan kafir zimmi yang mana tidak boleh kita apa-apakan, itu tak boleh. Tapi adapun keumumannya boleh berperang nak sekiranya kita diperangi dahulu. Okey. Secara ringkasnya bahawa bukan semua orang setuju dengan nasakh, berlakunya nasakh di sini. Baik, yang kelima, walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-haul ghair ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Ayat ini berkaitan dengan iddah setahun kepada orang yang kematian
kematian suami. Okey. Peringkat awalnya katanya kalau ikut konsep ni bahawa setahun harus diberikan tempat tinggal dan penginapan, begitu juga dengan makanan kepada isteri yang tinggal. Ghaira ikhraj, tidak boleh kita halau. Dan akhirnya ayat 4 bulan 10 hari datang menasahkannya. Okey. Okey, jadi Syekh Waliullah mengatakan tak berlaku nasakh. Tak berlaku nasakh, Ini ayat itu masih lagi boleh diamalkan, tetapi hak 4 bulan 10 hari adalah tempoh wajib. Tempoh yang tidak boleh kita langgari. Itu adalah tempoh iddah untuk perempuan yang kematian suami. Itu diterima sebagai umum. Tetapi tempoh setahun adalah tempoh mustahab dipanggil. Tempoh yang masih yang elok, yang kalau orang itu akhlaknya tinggi, kalau orang itu dia punya tengok keadaan kepada janda ataupun kematian isteri, maksudnya kita boleh tetapkan 10 ada setahun. Setahun itu masih lagi boleh boleh dipertimbangkan, boleh dipertimbangkan. Maksudnya dia bukan satu tuntutan yang wajib. Sebaliknya termasuk dalam tuntutan akhlak yang mulia sahaja. Jadi ke mana-mana pun hak ni juga tidak disetujui. Tidak disetujui bahawa berlaku nasakh. Okey. Yang keenam, ayat lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayat yang bergaris wa in tubdu ma fi anfusikum, sekiranya kamu sembunyi, kamu nyatakan apa yang ada dalam hati kamu ataupun kamu zahirkannya, kamu sembunyikannya, sama ada kamu nyatakan ataupun kamu sembunyikan apa yang ada dalam hati kamu tadi, maksiat ke gapo ke, niat tak baik ke gapo, yuhasibkumullah, Allah pasti akan kira. Maksudnya berdosa juga. Okey, ini katanya telah dinasahkan oleh ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan seorang itu, mentaklifkan apa yang dia tak mampu. Sebab dalam asbab nuzul atau dalam riwayatnya ada mengatakan sahabat mari mengadu pada Rasulullah bahawa hak ni kita tak mampu. Benda dalam hati pun tu kira berdosa pun kira ni. Jadi turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab lintasan hati ke apa memang kita tak mampu untuk tangani. Nak buat kita mikir banyak. Benda itu dihalang oleh malu ke apa kan. Sebab tu Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa khair. Haya itu tidaklah mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Al-haya, sebab apa? Haya ni berkaitan dengan malu ni, berkaitan dengan buat tak buat. Respon orang tengok. Tapi kalau lintasan hati nak malu kepada siapa? Sebab itulah lintasan hati ni benda yang tak mampu untuk kita tangani. Bahawa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sini berlaku nasakh ni. Okey. Syekh Waliullah mengatakan ini bukan nasakh. Ini perhubungannya bukan nasikh dan mansukh, tetapi hubungan am dan khas saja. Am dan khas saja. Maksudnya mengkhususkan sesuatu yang umum saja. Okey. Benih. Jadi yang dimaksudkan ma fi anfusikum adalah sifat ikhlas dan sifat nifaq sahaja. Jadi maksudnya di sini Syarul mengatakan bahawa benda-benda ini berkaitan dengan sifat nifaq. Maksudnya Allah tahu dalam nifaq seorang munafik atau nifaq seorang itu dia ditunjuk sebab memang munafik itu sebab dia nifaq. Munafik dia tak tunjuk. Jadi tunjuk ke tak tunjuk ke Allah kira. Jadi maksudnya hal ni umum kepada sifat nifaq. Sebab kalau orang lain taklah gitu. Contohnya hadis Nabi mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bi anfusa ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah SWT akan memaafkanlah, tidak mengira salah apa yang haddasat bi nafs, apa yang kata-katanya, monolog dia tu Allah tak kira, ataupun kata-kata hati dia kecek sendiri tu ma lam ta'mal bihi, selagi mana dia tak buat ataupun dia bertatakallam, dia mengucapkannya depan orang ramai. Okey. Okey, dah yang keenam. Yang ketujuh. Dalam surah Ali Imran Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Jangan sekali kamu mati sehingga kamu menjadi benar orang Islam. Katanya ayat ini, tuntutan takwa, benar-benar takwa ini telah dimasukkan dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah mastata'tum, semampu kamu saja. Maksudnya tidak, tuntutan yang pertama benar-benar, jangan sekali-kali mati. Hak ni setakat mampu saja. Okey. Syekh Waliullah mengatakan bahawa tidak berlaku nasakh di sini. Jadi sebenarnya sini berkaitan dengan gapo ya. Sebenarnya takwa ini, dan ini hanya penjelas saja. Yang dituntut sebenarnya takwa ialah berkaitan dengan keimanan. Hak tu tuntutan kita memang tidak boleh tidak ada tolak ansur. Dalam bab ketakwaan, dalam bab keimanan, hak tu Allah tuntut 100%. Tetapi hak mastata'tum sini takwa daripada sudut apa? Dari sudut amal. Pada sudut amal. Amal tak apa. Maksudnya kita diberi banyak kelonggaran. Yang diwajibkan hanya sedikit saja, yang lain semua benda-benda sunat saja. Dan sunat benda-benda kalau tak mampu tak apa. Tak banyak rukhsah yang Allah bagi. Dalam bab amal soleh, dalam bab gapo tu banyak rukhsah yang diberi, bahawa tuntutannya tidaklah seperti tuntut keimanan. Iman tak boleh. Iman hak tu kena 100%, tidak boleh ada kurang dalam ni dia. Okey. Yang ke-8. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladhi aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Ini berkaitan dengan pembahagian pusaka. Walladzina aqadat aymanukum, yang orang yang kamu telah ikatkan janji kamu dengannya, maka berilah nasibahum, bagilah dia punya bahagian. Okey, ini merujuk kepada sahabat dulu apabila Nabi SAW hijrah ataupun sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi persaudarakan orang Islam Muhajirin dan Ansar, dipanggil muakhad. Muakhad ni dipersaudarakan. Jadi orang Madinah diterima sebagai saudara, diberi macam-macam lah. Akhir sekali mereka macam betul-betul adik-beradik, betul-betul macam keluarga, sehingga kadang-kadang pusaka saling mewarisi pusaka. Orang Muhajir mati, pusaka ni jatuh ke tangan orang Ansar. Orang Ansar mati, pusakanya jatuh kepada tangan ataupun diberikan kepada, sebab seolah-olah sedara sedaging. Apa ni dipanggil? Sedara sedaging, dia punya ikatan tu. Jadi fa'atuhum nasibahum, bagilah juga selain daripada waris-waris kamu, anak beranak, bagilah juga kepada saudara-saudara yang diikat dengan muakhad ataupun saudara-saudara diikat dengan perjanjian saudara se-Islam ini. Baik. Katanya ayat ini telah dinasahkan dengan ahli ayat an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummatuhum wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin ila an taf'alu ila aulaikum ma'rufah. Baiklah, hak bergaris tu wa ulul arham. Wa ulul arham tu maksudnya waris ataupun anak beranak yang saudara sedaging lah. Apa ni maksudnya waris-waris lah. Okey, waris-waris. Kita simpulkan bahawa ayat ini telah menasahkan pusaka kepada bukan waris. Okey. Tetapi Syawal tak setuju. Dia kata itu tidak mansukh. Ayat itu muhkam. Muhkam maksudnya tidak boleh dinasahkan. Okey. Jadi kita simpulkan bahawa sebenarnya tidak mansukh. Cuma pemberian itu hanya sebagai sagu hati. Pemberian itu sebagai, maksudnya okey, kita boleh bagikan harta pada waris kita yang lain sebab dia berhak ada ayat pusaka tentangnya, yusikumullah fi auladikum. Aulad memang anak-anak kita, tetapi saudara-saudara seikatan apa panggil? Seagama ini juga harus diberikan sagu hati sebagai mengenang jasa, sebagai mengenang silaturahim persaudaraan tersebut. Kita boleh bui juga, tapi bukan atas nama, maksudnya anak beranak dia ni boleh bagi, tapi bukan atas nama pusaka, atas nama sagu hati tu.
atas nama ihsan, pemberian. Okay. Nota kita habis pada muka surat ni kan? Muka surat ni Jadi hari ni terkilan jugalah dah. Sebab apa? Sebab hari ni hari last sebenarnya. Hari ni hari last. Tertinggal pula Ana dah rumuskan. Sebenarnya bukan siapa contoh yang ke ni. Contoh yang Ana buat tu sampai dah. Contoh yang ke, kalau tak sampai ke 20 pun mungkin kita boleh bahaskan kepada 17 ataupun apa ni, tapi tak ada jugalah, tak apalah. Dan esoknya juga ana di ni pelajar-pelajar sini nak gotong royong. Jadi esok tu tak adalah, kira hari ni hari last sana terkilan sebab hari last tak boleh nak present. Sepatutnya ana present sepatutnya ana present yang ana dah rumuskan, dan banyak contoh-contohnya ni pun sebab nota kita dah lah tak sampai ni. Yang kedua, dia dah tak cukup dan terpaksa mencari-cari pula. Okey. Jadi untuk tak apalah, semua itu adalah di bawah kita kata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang anda boleh rumuskanlah, cuma yang kita boleh rumuskan bahawa nasakh di dalam Al-Quran kita boleh bagikan kepada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan ada berlaku nasakh di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, ada yang mengatakan tidak ada langsung berlaku nasakh di dalam Al-Quran. Cuma apabila kita belajar dalam kitab, kita buka dalam usul mana-mana usul tafsir, mana-mana ulumul Quran, semua ada bab nasakh, menceritakan tentang berlaku nasakh dalam Al-Quran. Jadi bab yang golongan yang mengatakan tidak ada nasakh, mungkinlah kebanyakan kita tidak pernah dengar. Jadi mungkin kita kata, ada ke golongan ni? Ada ke golongan yang mengatakan tak ada nasakh? Jadi kemungkinan kita tak pernah dengar. Ini tidak bererti bahawa ianya tidak ada. Dan kadang-kadang satu-satu aliran, satu-satu pendapat, kadang-kadang dia bermula bermula asing, tetapi lama-lama diterima. Contohnya bab nasakh ni boleh dikatakan ianya umum, diterima oleh semua orang. Berlaku nasakh Al-Quran, naskhul Quran bil Quran, boleh diterima, ada tajuknya, semua orang terima. Tetapi kalau diperhatikan betul-betul, penerimaan mereka sebenarnya tidak kemah. Sebab tidak ada satu ayat pun sepakat yang mengatakan bahawa ianya berlaku nasakh. Macam tadi kita baca. Tadi kita baca mungkin siapa contoh yang ke-6, contoh yang ke-7. Kalau kita boleh baca belaka, kita akan dapati hak 20 yang disaring oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan, itu pun masing setiap nasakh itu, setiap dakwaan nasakh masih lagi ada orang pertikaikan. Dan ini tidak berlaku nasakh. Contohnya kita kata Syah Waliullah telah mempertikaikan 15 daripada 20, tinggal 5. Baik, 5 lagi Syah Waliullah terima. Tetapi kalau kita tengok akhir-akhirnya, anak-anak murid Syah Waliullah sendiri, contohnya dia kata Abdullah As-Sindi mengatakan tak ada, dia tak terima satu pun. Dan dia mengatakan guru dia Syah Waliullah sengaja meninggalkan 5 tu tempat-tempat yang mudah untuk kita jawab. Antara yang dia terima, contoh kita kata tentang, kita pun tak ada masuk bab tu tadi, sebab kita dah habis apa ke contoh hingga berapa. Ada tempat yang memang tidak berlaku nasakh pun. Sebab apa? Sebab nasakh ni, contohnya kita kata tentang ayat Al-an khaffafallahu ankum wa alim anna fikum dha'fa fa in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Itu kan ayat tentang pertama bahawa Allah mengatakan bahawa kalau kamu jumpa in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. In yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Sekiranya ada di kalangan kamu golongan-golongan yang mantap, yang kuat, yang gagah, bila kewajipan berjihad, kamu boleh ataupun kamu kena hadapi 200 orang. 20 hadapi 200, nisbahnya 1/10. Seorang mujahid harus melawan 10 musuh, 1/10.
Tetapi selepas tu datang ayat al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah ringankan kamu dan kita juga tahu bahawa kamu ada kelemahan. Lepas tu nisbahnya kepada 1 hingga 2 orang. Seorang lawan 2 orang. Dibahaskan panjang dalam ayat tu. Tapi di situ dalam perbahasan ramai-ramai orang yang tak terima, Syekh Waliullah terima. Syekh Waliullah dalam 5 tu dia terima ni sebagai ia berlaku nasakh. Sedangkan di situ kan sebagaimana yang kita sebut tadi, Syekh As-Sindi mengatakan dia tinggal benda kita boleh settle sendiri. Dia sengaja sebab satu kejutan kalau dia tak terima belaka daripada 20 dah lah banyak kata-kata tu disimpulkan 20, dia pula nak simpul kepada 5. Itu pun satu kejutan dah. Kalau dia kata langsung tak ada, maksudnya satu kejutan lah. Dengan maksud Syekh Sindi juga berpendapat sebenarnya Syekh Waliullah juga tak terima belaka. Okey. Jadi dia kata hak tu sebenarnya perbahasan orang lain mana boleh berlaku nasakh. Nasakh ini adalah satu ketetapan yang sudah diterima. Bila kita terima, hukumnya terima, barulah berlaku ayat yang lain yang menukarkannya. Sedangkan ayat itu turun pada masa yang sama. Masa bila ayat itu turun pada perang Badar. Ayat tu turun sekejap saja dalam masa yang sama. Jadi bila ayat itu dalam masa yang sama dalam satu peperangan, mana boleh nak diamalkan? Maksudnya ada setengah nasakh yang dikatakan tidak sempat diamalkan. Ini tak logik ataupun tidak relevan dengan nasakh. Nasakh mengikut istilah suatu benda yang sudah kita amalkan, hukum yang sudah ditetapkan tiba-tiba ditukarkan kepada hukum yang lain. Seperti mana yang kita bahas dalam bab tadrish, dalam bab pemeringkatan hukum. Kita nampak dia punya relevan, dia punya kita katakan apa ni, hikmah di sebalik itu. Tetapi kalau suatu benda yang belum sempat diamalkan tiba-tiba dihentikan, itu belum berlaku nasakh. Contohnya dalam ayat tu. Dalam ayat itu turun dalam peperangan Badar, peperangan pertama. Ayat itu turun dalam masa yang sama sebenarnya, sekejap saja. Belum sempat dihadapi oleh para sahabat. Itu apa hikmah nasakh? Sebab itulah di situ tempat yang mudah saja dijawab oleh orang yang golongan yang berpendapat bahawa tidak berlaku nasakh. Tidak berlaku nasakh dalam Quran ya. Jadi ada beberapa sebenarnya yang apa ni, contohnya tentang ayat hukum apa ni, hukum tentang zina. Itu comel sebenarnya, tapi oleh kerana yalah, insyaallah kita kalau ada masa yang lain mungkin kita boleh bahaskan lah. Boleh bahaskan lah. Tekilan jugalah hari ni sebab tak boleh nak present lah tu sebab tu nampak sangat-sangat hebat. Ini telah dinampak siapa kita kata yang nampak benda ni sebagai bukan nasakh dan dia boleh settlekan ataupun dia boleh rungkaikan permasalahan tersebut bahawa ini bukan nasakh, sebaliknya ini hukum pecahan kepada hukum yang lain. Ini kita kata pendapat daripada ulama-ulama Mesir pula, ulama-ulama Azhar. Sebab tu Azhar akhir-akhirnya tidak menerima, dan kita tengok bukan setakat Azhar, ulama-ulama yang hebat juga sebelah benua India ke apa, ataupun kita kata aliran-aliran madrasah-madrasah yang besar, ulama-ulama ni juga akhir-akhir ni mereka juga menerima konsep ni. Sebab tu kita kata walaupun yelah kita tak pernah dengar, kita tengok kitab-kitab yang lain banyak melakukan ni, kita jangan cepat melatah dengan mengatakan ni aliran mana pula ni. Tak, apa-apa saja pun tengok dulu hujah dia. Tengok dulu. Kalau mereka apa saja, kalau mereka ada hujahnya, kalau mereka boleh membawa hujah, maka kita kena tengoklah dulu. Terima tak terima itu soal kedua. Jangan terus kita tutup sebab kita tak pernah dengar, ataupun kita berada di pihak majoriti. Bila mereka kita tak pernah dengar dan kita kategorikan sebagai pendapat minoriti, kita terus letak bahawa mereka ini salah. Tak, tengok dulu. Kan? Contohnya kita kata dalam bab yang ini hukuman terhadap lesbian dan juga homoseksual. Dalam Quran tak ada hukum tersebut. Hukumnya kaitan dengan penzina lelaki dan perempuan. Antaranya gapo ayat tu, azani tu wazani fajlidu. Kita apalah ayat tentang walladzan ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa asla fa'arid anhuma, dengan ayat wallati wallati ya'tina al-fahisha min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu
Fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Kita rangkumkan semua dalam hukum penzina lelaki dan perempuan. Sedangkan itu 3 ayat yang berbeza membahaskan tentang ayat berbeza. Hak ni pun kita kata bab zina, bab zina, bab zina. Lepas tu kalau berlaku hukum homoseksual dan lesbian, apa hukumnya? Tak ada. Sedangkan ada dalam Quran ada. Hak ni tentang lesbian, hak ni tentang homoseksual, hak ni tentang zina lelaki dan perempuan. Lengkap. Dan kita tahu juga bahawa benda ini tentang hubungan sumbang sejenis gapo ni Allah sebut berapa kali dalam Al-Quran tentang cerita tentang Nabi Lut. Dia bukan saja-saja sebagaimana kita usul sebelum ni, bahawa apa yang Allah sebut itu bukan sejarah, tapi semuanya adalah kita punya panduan. Dan memang sekarang ni kalau kita tengok akhir-akhir ni, golongan LGBT diberi muka sekarang ni. Sedangkan hukum ada dalam Al-Quran merujuk kepada mereka. Untuk lesbian, wallati ya'tinal fahsyatan min nisaikum fastashidu 'alaihin arba'atan minkum fa in syahida. Lepas tu tentang homoseksual, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslah fa'arid anhuma. Kalau kita bahaskan, kalau ada masa kita bahaskan, memang ayat tu jelas-jelas merujuk kepada lelaki, yang hak ni merujuk sesama perempuan, yang ni sesama lelaki, yang sesama perempuan. Jadi comel ayat tu. Hak zina ada ayat dia, hukum zina, az-zanatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat tentang lesbian ada, ayat dia cukup comel dan merujuk kepada perempuan. Wallati ya'tinal fahisyah, kan, patah alaihinna, dan semua tu rujuk kepada mereka. Begitu juga dengan homoseksual, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba. Semua tu domai merujuk kepada lelaki. Sebab itulah kita kata jangan tutup kita punya fikrah dan fikiran kepada bila satu aliran yang lain yang kita tak kenal, kita terus labelkan mereka sebagai aliran yang melawan arus ataupun bukan arus perdana. Kita sudah selesa dengan aliran tempatan ataupun aliran majoriti ataupun aliran apa saja yang kita namakan. Jangan. Kita harus dengar, tengok hujah. Selagi mereka berhujah dengan hujah yang muktabar, maka kita terima. Sebab usulnya juga mengatakan bahawa hanya Al-Quran hadis saja yang tidak boleh ditolak. Kata-kata ulama setara mana pun, sebab inilah bila cara buat nasakh ni kan, kita kata ni bila kita tuliskan ini salah semua ayat ni. Sahabat Abu Bakar, Umar terima. Iyalah, mereka menerima dalam konsep ataupun dalam istilah nasakh yang sangat luas. Kita tak boleh kata ni Abu Bakar terima, Umar terima. Ialah mereka terima dalam sudut pandang nasakh yang lebih luas. Sebab itulah kita kena permasalahan istilah harus diselesaikan dahulu. Supaya juga kita kata contoh semalam yang bab bid'ah tu. Kalau kita tak selesai dia masalah istilah, semua benda adalah bid'ah. Semua benda ada bid'ah. Pakai spek bid'ah. Naik kereta bid'ah kan. Selesai dulu masalah tu. Sebab itulah Imam Malik kata kullu kalam yukhas wa yutrak. Semua pendapat, semua apa sebenarnya boleh kita, bukan kata boleh langgar, boleh kita apa panggil kita tengok, kita saring, kita gapo. Hak talihnya illa kalam sahib hadis risalah, al hadis al-Quran tidak boleh dicanggah. Itu tak boleh. Kan? Tapi pendapat lain kita rasa pelik ke apa pun, terima dulu, tengok dulu. Inna ma syifa'ul alil as-su'al. Sungguhnya penawar kepada penyakit tak tahu gapo ialah bertanya, belajar. Proses belajaran tidak pernah habis. Jadi hak ni pun merujuk kepada usul nasakh mansukh. Sebenarnya ianya juga sebagai usul kehidupan. Apa sahaja sebenarnya, bukan setakat ni, apa sahaja, apa benda mari pun kita harus, pertimbangan kita harus terbuka. Pertimbangan kita harus tidak kita sempitkan. Bila satu aliran apa kita kata ini minoriti ataupun ini kita gelarkan dengan pelbagai gelaran, maka kita pun tolak ini mesti salah, ini mesti tak betul. Tak, tengok dulu baru kita boleh kata betul atau tak betul. Jangan kita terus hukum dengan apa sajalah penampilan luaran kau gapo, tak boleh. Tengok dulu dia punya hujah.
paling penting sekali ialah hujah dan dalil yang menyokong pendapat dia. Barulah kita boleh. Kalau kita terima tak terima itu satu hal, tapi kita harus tengok dulu hujah dan dalil apa di sebalik pendapat dia tu. Kalau ternyata hujah dan dalil mereka salah, tak ada masalah lah. Tapi belum tentu. Sebab kita tak say pun ambil tindakan apa tak say pun, kita nak tengok apa ni dia punya hujah, dia punya dalil. Tengok dulu hujah dan dalil mereka. Okey. Jadi oleh kerana esok apa ni lepas asar pelajar-pelajar kita nak bergotong royong, jadi hari ni ada lagi last lah. Setakat adalah apa saja yang kurang datangnya daripada ana. Semoga Allah SWT maafkan kekurangan ana ini, dan apa saja yang ana kongsikan ni kalau ada boleh yang boleh diterima, terimalah, dan apa yang rasa boleh ditegur, ana terbuka untuk sebarang teguran lah. Jadi setakat itulah untuk hari ini. Semoga tahun depan kita berjumpa lagi dengan Allah buka kepada kita ilmu yang lebih luas lagi lah. Setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.